Majlis menjemput Zul Husni bin Ishaq dari SK St. Columba Miri, Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk Pengaplikasian Kaedah MIT, Makati, Istima dan Tikrar dalam membantu hafalan murid terhadap surah hafazan bagi tahun 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah kajian tindakan saya berkenaan dengan kaedah MIT, pelaksanaan kaedah MIT di dalam pendidikan Islam. Ini adalah tajuk penuh kajian saya, iaitu penggunaan kaedah MIT dalam hafalan murid terhadap surah hafazan tahun 5. Saya bernama Zul Husni bin Ishaq dari SK St. Columba Miri, Sarawak. Kajian ini saya buat bersama-sama dengan seorang sahabat saya, iaitu Ustazah Nurul Munawwarah Nabila binti Ismail dari SK Subang Bestari 2, Shah Alam, Selangor. Sebagai pendahuluan, kajian ini saya mula-mula untuk laksanakan kerana masih ada lagi murid-murid saya tahun 5 yang mana mereka masuk ke tahun 6, akan tetapi dalam masa tempoh setahun mereka masih tidak mampu menghafal surah hafazan untuk tahun tersebut. Jika ia tahun 3, masuk tahun 4, tapi hafalan surah tahun 3 masih tidak hafal. Begitu juga tahun-tahun seterusnya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah surah-surah tersebut adalah menjadi silibus tahunan. Jadi selama setahun, adakah tidak patut kalau dalam masa tempoh pembelajaran setahun murid tersebut tidak mampu menghafal surah hafazan tahun 5 khususnya. Baiklah, yang ketiga, di sana tiada kaedah yang betul dan tiada kaedah yang digunakan khusus untuk mengajar murid-murid yang di aras rendah, sederhana dan tinggi. Di sana mereka pukul rata sahaja, mereka membaca dalam kelas, mengulang. Tetapi ada murid-murid lemah yang perlu dibantu menggunakan kaedah-kaedah yang lebih sesuai bagi mereka. Oleh itu, kaedah MIT ini telah saya cipta, telah saya laksanakan di dalam kelas, dan sebentar lagi kita akan melihat hasil ataupun refleksi daripada kajian tindakan saya. Seterusnya pembelajaran lagi. Menurut Umi Salamah pada tahun 2018, pengajaran menggunakan metod Kaisar dalam menghafal Al-Quran pada anak. Metod Kaisar ataupun kaedah Kaisar ini adalah kaedah mereka menghafal surah ataupun ayat hafazan tersebut melalui pemahaman maksud. Ya. Seterusnya, menurut Dr. Mukmin Basri pada tahun 2014, perbandingan kaedah hafazan Al-Quran tradisional dan moden yang bertajuk Pembandingan Kaedah Hafazan Al-Quran secara tradisional dan moden. Di sana beliau membezakan kaedah hafazan Al-Quran tradisional dan moden. Seterusnya, fokus kajian yang pertama adalah menggunakan kaedah yang
dipanggil sebagai kaedah MIT terhadap 3 surah, iaitu surah Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah yang mengandungi 8 ayat. Yang kedua adalah surah Al-Qadr yang mengandungi 5 ayat. Seterusnya surah At-Tin yang mengandungi 8 ayat. Di sana terdapat 3 surah yang dipilih untuk kajian ini. Yang ketiga adalah kita memilih 3 orang murid daripada tahun 5 untuk kita menilai dan melaksanakan ataupun mengaplikasikan kaedah MIT dalam hafalan mereka. Seterusnya, kita nak lihat dalam 3 murid tersebut menerusi penggunaan kaedah MIT, adakah murid tersebut boleh menghafal keseluruh 3 surah tersebut yang mana mengandungi 5, 8, 8 iaitu 21 ayat. Berapa bilangan yang mereka hafal? Ya? Ini adalah kaedah MIT. M itu bermaksud maqati'. Maqati' itu bermaksud potongan bahagian ayat. Jadi ayat itu kita, kalau dia panjang, kita akan cerakinkan ataupun kita akan potong ayat tersebut bagi memudahkan anak murid kita untuk menghafal. Itu kaedah yang pertama. Yang kaedah yang kedua menerusi huruf I, iaitu istima'. Istima' ini adalah memperdengarkan bacaan. Jadi kalau kita membaca surah Al-Bayyinah sebagai contoh, lam yakunil ladina kafaru. Contoh, kita potong dekat kafaru. Nanti kita akan tengok di bahagian lampiran bagaimana contoh-contoh ataupun cadangan kita pembahagian ataupun potongan ayat-ayat untuk kita aplikasikan kaedah MIT ini. Jadi memperdengarkan lam yakunil ladina kafaru, memperdengarkan, guru memperdengarkan bacaan itu kepada murid. Guru memperdengarkan bacaan itu kepada murid sebanyak 10 kali. Nanti kita akan tengok aktiviti khas untuk kaedah MIT. Yang ketiga adalah daripada T, iaitu T bermaksud tikrar. Tikrar itu bermaksud penggunaan bacaan. Jadi apabila kita dah potong ayat tersebut menjadi kita cerakinkan mengikut kesesuaian tahap murid. Kalau murid itu mampu untuk potongan yang panjang-panjang, kita potong panjang-panjang. Tapi kalau murid itu tidak mampu untuk potongan panjang-panjang, jadi kita potong untuk bahagian yang pendek-pendek sahaja. Contoh tadi ayat lam yakunil ladina kafaru. Jadi kita ulangkan bacaan tersebut kepada dia dan dia akan ulang juga bersama dengan kita sebanyak 10 kali. Nanti kita akan tengok bagaimana pelaksanaan kaedah MIT. Maqati', maqati'. Ini adalah surah Al-Bayyinah dan yang mana surah ini kita pilih untuk menjadi surah hafazan bagi kajian ini. Lam yakunil ladina kafaru, kita potong di sana jadi satu bahagian. Min ahlil kitab wal musyrikin, ya, menjadi satu bahagian. Yang bahagian yang kedua, munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, adalah bahagian dan potongan yang ketiga bagi ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama itu nampak panjang, akan tapi kalau kita potongkan dia menjadi lebih mudah untuk dihafal oleh anak murid kita. Seterusnya, di dalam buku teks kita pun untuk murid di sekolah terdapat dah pembahagian cadangan yang dibuat dan diletakkan di dalam buku teks di sekolah. Sebagai contoh untuk tahun 6, wadduha wal laili idza saja. Jadi potongan-potongan tersebut boleh digunakan untuk membantu mereka untuk menghafal, ya. Seterusnya istima', dibaca terang dan jelas dan mesti menepati hukum tajwid. Istima' mesti daripada seorang guru
membaca kepada anak murid dan murid mengulang di hadapan guru, dan guru terus menyemak bacaan sama ada mesti kena jelas dan menepati hukum tajuk. Seterusnya adalah tikrar, iaitu pengulangan bacaan di bahagian ataupun potongan yang kita potong pada kaedah maqati' tadi sebanyak 10 kali menggunakan cara tangan kanan dan tangan kiri. Contohnya adalah tangan kanan tutup ayat 1 ataupun bahagian 1, tangan kiri kira 10. Jadi kita kena baca lam yakunil ladina kafaru, lam yakunil ladina kafaru, lam yakunil ladina kafaru sebanyak 10 kali. Ya, pengulangan. Kerana apa? Setiap pengulangan itu akan menjamin keteguhan ataupun kemantapan hafalan tersebut. Ini adalah cara ataupun kaedah MIT. Sama-sama kita boleh tunjukkan sebagai contoh surah Al-Baqarah tadi. Yang step yang pertama adalah kita menunjukkan ayat tersebut, bahagian yang pertama. Contoh lam yakunil ladina kafaru. Tangan kanan kita arahkan murid untuk tunjuk kepada ayat tersebut, dan tangan kiri kita akan kira 10. Tangan kanan tunjuk ayat 1, tangan kiri kira 10. 1, 2, 3. Sama-sama baca lam yakunil ladina kafaru, lam yakunil ladina kafaru, lam yakunil ladina kafaru, sehinggalah 10 kali. Dan kemudian diikuti dengan kaedah yang kedua, diteruskan dengan ayat yang pertama juga, iaitu tangan kanan tutup pula ayat 1 dan tangan kiri kira 10. Tadi kita tunjuk, sekarang kita tutup pula. Bila kita tutup, tangan kiri kita kira lam yakunil ladina kafaru sehinggalah 10 kali. Baik, objektif kajian kita pada hari ini ialah yang pertama, mengatasi masalah hafazan murid. Yang kedua, kaedah yang lebih berkesan bagi murid untuk menghafal surah tersebut. Yang ketiga, meningkatkan prestasi hafazan murid. Dan yang keempat adalah membantu murid menghafal ayat Al-Quran. Ini adalah kumpulan sasaran murid 1, 2 dan murid 3. Yang mana murid 1 adalah murid pintar, murid 2 adalah murid sederhana, dan yang murid ketiga adalah murid lemah. Yang mana kalau kita letakkan tahap penguasaan, murid yang nombor 1 ini adalah tahap penguasaan dia adalah 6. Murid 2 tahap penguasaan dia adalah 5. Murid 3 adalah tahap penguasaan dia 4 ataupun 3. Kajian ini dilaksanakan melalui 3 sesi. Yang pertama adalah pada 20 Ogos dan 1 sehingga 1 September 2023. Iaitu kita buat 3 sesi, Isnin, Selasa dan Khamis. Setiap perjumpaan hanya 1 jam. Seminggu 3 kali perjumpaan. Fokus pada sesi pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 8. Seterusnya sesi kedua adalah fokus kepada surah Al-Qadr yang dilaksanakan pada 18 September hingga 22 September, juga pada Isnin, Selasa dan hari Khamis. Setiap perjumpaan adalah 1 jam. Begitu juga dengan untuk surah At-Tin daripada ayat 1 hingga 8 dilaksanakan pada 2 Oktober selama seminggu, 2 Oktober sehingga 6 Oktober selama 3 hari, dan setiap sesi adalah sebanyak 1 jam. Refleksi kajian ini. Hasil daripada kajian ini, murid dapat menghafal surah dengan baik dan sempurna. Hanya seorang murid sahaja yang murid sampel ketiga tadi yang hanya menghafal 7 daripada 8 ayat di dalam surah Al-Baqarah. Adapun di dalam surah Al-Qadr dan surah At-Tin, ketiga-tiga murid tersebut berjaya menghafizkan keseluruhan hafalan ayat. Jika dipanjangkan lagi tempoh menghafal, maka sudah tentu murid ketiga dapat menghabiskan 8 ayat surah Al-Baqarah. Ini adalah contoh ataupun bacaan hafazan daripada murid 1, hafazan daripada murid 2 dan hafazan daripada murid 3. Ini adalah contoh lengkap bagaimana pelaksanaan kaedah MIT di dalam kelas kami. Dan ini adalah cadangan untuk kajian seterusnya.
Yang pertama adalah sila aplikasikan kajian ini dengan kajian-kajian lain. Ya. Sila aplikasikan kaedah MIT ini di dalam surah hafazan tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 malah boleh digunakan kepada murid sekolah di sekolah menengah. Seterusnya, kita gabungkan kaedah MIT ini dengan kaedah-kaedah pembelajaran yang lain supaya dapat mengukuhkan lagi penghafalan mereka. Dan kaedah ini boleh juga digunakan bukan sahaja untuk pendidikan Islam, akan tetapi boleh digunakan untuk subjek-subjek atau mata pelajaran yang lain. Seterusnya, yang nombor 3, menggunakan ayat hafazan yang lain. Adapun kalau kita dah selesai 3 surah tersebut, kita nak tambah surah hafazan lain untuk memperbaiki dan memperkukuhkan lagi kaedah murid tersebut di dalam mengamalkan kaedah MIT lebih baik. Yang seterusnya, berbeza cara pembelajaran murid. Ada murid yang mungkin dia menunjuk ayat tersebut boleh menyebabkan dia lebih ingat. Ada yang mendengar ayat tersebut boleh mudah mengingat, dan juga mungkin ada yang kita melaksanakan aktiviti ataupun hasil gabungan kaedah beberapa kaedah pergerakan di dalam kelas membantu murid untuk menghafal. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zul Husni bin Ishak atas pembentangan sebentar tadi. Para hadirin dijemput untuk mengemukakan soalan melalui chatbox YouTube dalam tempoh 5 minit selepas pembentangan. Wave Beats Music.